Tok, 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 tok ni. Bendera Sabah dan bendera Malaysia dapat dari mana ini bendera? Cikgu yang bagi. Cikgu cakap kalau kita sayangkan bendera ini, kita perlu kibarkan bendera ini. Betul tu. Cucu Atuk kena ingat negara kita merdeka pada Tanggal 31 bulan 8 57. Merdeka, 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 merdeka. Selain hari merdeka, kita ada hari Sabah juga. Bila hari Sabah tu? Tarikhnya sama cuma tahunnya berbeza, iaitu 31 hari bulan Ogos 1963. Hari Sabah ini adalah hari berakhirnya penjajahan. Pentingnya kita meraihkan Hari Sabah untuk memberi kesedaran kepada seluruh rakyat Sabah bahawa Hari Sabah ini adalah hari kelahiran Sabah, hari di mana penjajahan berakhir dan kita mencapai kemerdekaan. Kita juga perlu memasukkan Hari Sabah ini sebagai sebahagian daripada sejarah kita, terutama sekali sejarah pembentukan Malaysia, untuk memahami apakah kedudukan Sabah di dalam Malaysia. Oh, Hari Sabah. Mari menyambut Hari Sabah dan kebangsaan bersama-sama. Semangatnya cucu aku. Tahukah bendera Sabah ada sejarah? Bendera pun ada sejarah. Mestilah ada. Bendera Sabah yang diperkenalkan pada 31 bulan Ogos 1963 merupakan bendera yang ada Gunung Kinabalu itulah, dan dia ada lebih kurang 4 warna lah, merah, putih, biru, hijau dan coklat lah. Bendera ini kekal sehingga tahun 1980-an di mana berlaku lagi perubahan bendera tu, dan akhirnya di penghujung tahun 1980-an bendera tu berubah kepada bendera sekarang lah. Sekitar bulan Julai tahun 1963 tu ada satu pertandingan yang diadakan oleh kerajaan North Borneo ketika itulah, pertandingan mengubah lagu Sabah Tanah Air itulah. Jadi pemenangnya yang dipilih bernama dia H.B. Herman. Dia orang Poland, berasal daripada Warsaw. Dia menetap di Singapura lah, dan lagu dia dipilih lah. Habis tu dia mula disiarkan, tarik dia pada 18 hari bulan Julai 1963. Jadi keluar dalam surat khabar lah, dan dia membawa beberapa arti lah. Pertama, dia minta rakyat Sabah untuk bersatu. Itu pengertian lagu Sabah Tanah Airku tu. Dan kedua, selain daripada bersatu, dia juga menceritakan hasrat orang-orang Sabah atau North Borneo ketika itu untuk mencapai kemerdekaan. Dia juga menimbulkan perasaan patriotik kepada orang Sabah, menjurus kepada tarikh 31 Ogos 1963. Merdeka sepanjang masa, nusa ke segala bangsa sentiasa menabah negeri merdeka. Yat, oh Yat, jomlah. Tadi kau cakap mau main sama kawan-kawan kau. Yat, Okay, Mak. Pahlawan menuju ruang
Tok, tempat apa nih? Oh, itu Tengku Peringatan Petagas, tempat di mana bersemadi mereka-mereka yang terkorban semasa zaman penjajah. Penjajah? Ya, sebelum negeri kita merdeka, kita pernah dijajah suatu ketika dulu. Sebelum 16 September 1963, kita ada galuran sejarah kita yang tersendiri. Dengan era pemerintahan Syarikat Borneo Utara British, ya 1881, ya sehingga 1941 dalam kurun waktu lebih kurang 60 tahun, ya dan setelah itu kita digantikan dengan pemerintahan Jepun, ya 3 tahun setengah. Akhirnya membawa kepada era mahkota British dan kemudiannya mahu tidak mahu British terpaksa ya memberikan kemerdekaan kepada masyarakat Sabah pada ketika itu, di mana kebangkitan nasionalisme itu sudah terlalu kuat. Biasanya di sebalik penjajahan itu membawa satu masalah kepada masyarakat terjajah. Ya, adanya perubahan dari segi pungutan cukai ya, adanya diperkenalkan ya cukai kepala, cukai perahu ya, bekalan makanan juga semakin mahal dan sebagainya. Jadi ini menimbulkan perasaan ketidakpuasan hati dalam kalangan masyarakat kolonial yang akhirnya bangkit ya, sehingga akan kita kenalilah ya dalam konteks historiografi nasional kita ini biasa disebut misalnya tentang Mat Saleh ya, Antanom misalnya. Mat Saleh menjadi salah satu daripada tokoh yang diangkat ya sebagai simbol perlawanan dan diteruskan misalnya oleh Antanom ya, seperti mana yang kita lihat dalam konteks wilayah Murut. Jepun ini sebenarnya tidak lama dia memerintah Sabah, menduduki Sabah dalam sekitar 3 tahun setengah. Tetapi bila kita membincangkan tentang Jepun dalam konteks nasionalisme, ya Jepun ini memberikan implikasi yang cukup besar kepada masyarakat terjajah. Ya, berbanding dengan British, berbanding dengan Syarikat, ya 3 tahun setengah itu adalah satu zaman yang cukup besar ya implikasinya kepada masyarakat terjajah ya. Kalau kita lihat dalam konteks penjajahan Jepun seringkali disinonimkan dengan budaya ya penjajahan yang cukup teruk ya. Masyarakat terjajah ini lebih perit kehidupannya di bawah Jepun berbanding sewaktu di bawah era pentadbiran Syarikat ya Borneo Utara British pada masa itu ya. Akibat dengan kebuluran, akibat dengan inflasi, akibat daripada tekanan-tekanan ya kebebasan yang disekat ya, yang mana kebebasan itu tidak lagi berlaku seperti mana yang mereka rasai sewaktu era pemerintahan Barat ya, dirampas ya. Makanya adanya gerakan-gerakan penentangan ya. Kalau kita lihat adanya gerila Kinabalu ya, dan Jepun membalas dengan satu imbalan yang cukup dahsyat. Jadi apa kok ni lah sama Julius Stephen dan ramai lagi ada senarai di Petagas tu daripada Pulau Gaya, daripada laut, daripada darat, kumpul satu kali dari Enanam, dari Tuaran dan sebagainya. Memang berjayalah. Ramai juga orang Jepun terbunuh pada masa itu. Tapi dalam kalangan penyokong Alfred Cook tu ada yang tali barut ni. Satu malam kumpulan Alfred Cook ini terkepung. Jadi Alfred Cook sama di Julius dan ramai lagi lain habis ditangkap. Sebelum menjalani hukuman dibuat lubang dulu di Petagas tu. Di Petagas sekarang tu dibuat lubang dulu. Alfred Cook, Julius Stephen, orang-orang kanan dia lah. Itu yang berdiri atas lubang pancung. Kemudian yang lain tu tembak saja. Selepas Perang Dunia Kedua, kita boleh lihat bagaimana gerakan tentang idea kemerdekaan itu dibawa oleh golongan sastrawat, ya, dibawa oleh golongan wartawan, dibawa oleh golongan-golongan pentadbiran awam. Jadi mereka membawa tiupan-tiupan tentang keperluan ya untuk menghadirkan kemerdekaan ke atas wilayah-wilayah Borneo, termasuklah di Sabah pada ketika itu ya. Kerana jika tidak adanya kemerdekaan, maka keharmonian, kesejahteraan, kemakmuran yang diinginkan itu tidak dapat direalisasikan. Ya, jadi idea-idea mereka ini telah disambut oleh tokoh-tokoh seperti mana Donald Stephen, ya, tokoh-tokoh seperti mana Tun Mustafa, ya. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman berkata, di Singapura, sepatutnya diadakan persatuan iktisad dan siasat yang lebih rapat lagi di antara persekutuan Singapura, Brunei dan wilayah-wilayah Borneo.
Perbincangan secara terus terang menyentuh perkara-perkara mengenai perlembagaan, iktisad dan siasah negara baru itu. Dengan itu, segala kabus wasangka dapat dihapuskan dari fikiran wakil-wakil wilayah Borneo itu. Dalam negara Malaysia, Bumi Putra akan mendapat tempat khas sebagaimana orang Melayu di persekutuan sekarang. Kebebasan agama dijunjung, hak-hak kaum lain juga akan dihormati. Suruhanjaya Kabul yang memulakan kerjanya dalam bulan Februari 1962 menarik minat ke 55 wilayah. Maksud tugasnya ialah untuk menentukan pendapat orang-orang Sabah dan Sarawak terhadap pembentukan Malaysia itu dan membuat syur-syur yang sewajarnya. Dalam perjalanannya di solok rantau wilayah Borneo, Suruhanjaya itu telah bertemu wakil pertubuhan dan orang perseorangan di 35 buah pusat pertemuan, 20 di Sarawak dan 15 di Sabah. Persidangan penting mengenai Malaysia diadakan di antara pemimpin-pemimpin Melaya dengan jemaah Menteri British. Asas perbincangan ialah laporan Suruhanjaya Kabul. Selepas sekian berunding, Tengku Abdul Rahman dan Perdana Menteri British Tuan Harold Macmillan pun mewujudkan perjanjian bersejarah atas Malaysia itu. Agung dalam persetujuan itu ialah masa peralihan dan penyerahan kedaulatan. Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka berdaulat yang akan mengambil tempatnya dengan megah di bangsa-bangsa bersatu. Tetapi ada lagi beberapa masalah yang perlu diatasi. Telah disimpulkan 31 Ogos 1963 sebagai Hari Pembentukan Malaysia. Hari Pembentukan Malaysia. Tetapi malang sekali, Suruhanjaya Lord Kabul itu tidak dapat menyiapkan laporan tentang tinjauan itu sebelum 31 Ogos 1963. Jadi dibuat keputusanlah supaya penubuhan Malaysia itu ditangguhkan hingga ke 16 hari bulan September 1963. Merdeka! Merdeka! Pemimpin-pemimpin Sabah pada ketika itu ada permintaan kepada pihak British di mana dia bilang, bolehkah kami memerintah Sabah dan kami mau merasa merdeka walaupun satu hari. Dia bilang pihak British rakyat Sabah merasakan erti sebenar kemerdekaan. Pada 31 Ogos itu merupakan satu peristiwa penting bagi Sabah di mana kita sudah mengenali identiti kita yang baru lah. Identiti baru kita, nama kita bertukar jadi Sabah, bendera kita bertukar, dan ketiga lagu kebangsaan kita Sabah, lagu baru. So 3 perkara ini merupakan 3 komponen penting pembentukan identiti baru Sabah sebagai sebuah negara merdeka macam itu. Sejarah akan mengabadikan jasa cemerlang orang-orang ini yang telah memberi rakyat satu harapan besar negara baru yang luas. Sepanjang hari tadi banyak betul bendera Sabah dan bendera Malaysia di tepi jalan. Rasanya sambutan merdeka dahulu memang macam sekarang ni kata. Itu pada 31 hari bulan Ogos 1963, itu masih muda, baru umur 20 tahun. Kawan-kawan itu banyak ikut sama itu menyambut hari kemerdekaan. 31 Ogos 1963 sebenarnya diumumkan secara rasmi oleh Governor terakhir Sabah, nama dia William Goode. Jadi dia mengarahkan kaki tangan dia untuk mengeluarkan announcement itu dalam surat khabar. Pengumuman dia berbunyi 31 Ogos 1963 merupakan tarikh lahirnya Sabah Day lah. Media pada ketika itu main peranan penting. Radio sudah mengumumkan, surat khabar sudah mengumumkan bahawa pada 31 hari bulan Ogos
Sabah akan mencapai kemerdekaan macam itu. Ada beberapa kawasan tertentu sudah menyambut kemerdekaan. Contohnya kan di Tawau pada 31 Ogos 1963 berlaku satu perkara di Padang Tawau tu di mana Union Jack diturunkan dan bendera Sabah dinaikkan. Jadi itu merupakan satu proses perubahan kuasa di antara pihak British kepada kerajaan Sabah. Bendera Union Jack diturunkan setengah je. Dan berarti bendera Sabah yang baru naik full face, bermakna dari segi simboliknya berubah kuasa. Self-government ni bermakna pemimpin-pemimpin Sabah sudah mula mentadbir macam begitu. Urusan-urusan berperingkat negeri. Apa yang berlaku pada 31 Ogos 1963, rakyat Sabah dan pemimpin Sabah boleh membuat satu keputusan yang mewakili Sabah. Atok, saya faham sudah apa Hari Sabah. Terima kasih Atok bercerita dengan saya. Sayang Atok. Sayang cucu. Ayat! Atok, kawan saya panggil saya. Saya mau pergi bermain dengan kawan saya. Bila bagi jalan jangan naik teriak. Faham Atok. Sebagai orang yang terlibat pada awal merdeka, tentulah saya mempunyai kenangan yang begitu banyak tentang kemerdekaan ini. Dan marilah kita bersama-sama mengisi maksud kemerdekaan itu. Bagi pihak Persatuan Sejarah Malaysia dan Persatuan Sejarah Sabah ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Sabah Day 31 Ogos dan hari kemerdekaan Sabah dan hari kebangsaan Malaysia macam itu. Jangan lupa bahawa pada 31 Ogos 1963 kita telah diisytiharkan merdeka dan membentuk kerajaan sendiri yang digelar de facto self-government. 62 tahun ya Hari Sabah ini disambut ya ataupun sudah diisytiharkan oleh William Goode ya. Kita harapkan agar pengisytiharan tersebut yang dibangunkan kembali ya daripada tahun 2023 ya itu dapat diperpanjangkan, dapat diteruskan dan diisi dengan pemaknaan-pemaknaan yang lebih bermakna ya dalam konteks sejarahnya, dalam konteks pembangunannya, dalam konteks kesejahteraannya. Harapan saya adalah supaya Hari Sabah ini diraihkan setiap tahun secara rasmi dan acara-acara perayaan ini diperkayakan. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Sabah. Sabah negeri merdeka, merdeka sepanjang masa. Wahai anak cucuku, merdeka itu bukan sekadar kisah semalam. Ia adalah perjalanan yang masih berterusan. Ia bukan sekadar warisan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab. Pistikan bendera kita terus berkibar kerana itulah identiti kita.